Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 8. Muka surat 8, baris yang muka surat 8 baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 8 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menafikan yakni ternafi, tertolak, mustahil, banyak pada sifat, melazimkan bahawa tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Seperti contoh berbilang, seperti dua kudrah dan dua iradah. Dinamakan dia akan menafikan banyak pada sifat ni, menafikan kam muttasil. Dinamakan dia akan menafikan banyak pada sifat, menafikan kam muttasil, yakni kam muttasil pada sifat, dan melazimkan pula ni atas pada kata melazimkan bahawa tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Menafikan yakni ternapi, banding yakni serupa baginya bagi Allah pada sifat. Mana contohnya banding ataupun serupa baginya bagi Allah pada sifat? Seperti ada bersifat zat yang lain, yakni zat yang lain daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sifatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dinama akan dia akan melazimkan pula menafikan banding baginya, menafikan kam munfasil, yakni kam munfasil pada sifat, dan menafikan banyak pada sifat. Dan menafikan banyak pada sifat ini atau pada kata terdahulu menafikan banyak pada zat. Ini sambungan wahdaniyah. Wahdaniyah ni esa. Apa makna esa? Tiada menduai akan Allah pada zatnya. Tiada menduai dia makna esa lah. Tiada menduai makna esa pada zatnya, dan tiada pada sifat. Tiada menduai pada sifat, ini esa pada sifat, dan tiada menduai pada perbuatannya, perbuatan Allah, yakni esa pada perbuatan. Tiada menduai akan Allah pada zat ni, dan juga tiada pada sifat, dan tiada pada perbuatan. Maka menafikan banyak pada zatnya.
Sambungan dia, dan menafikan banyak pada sifat. Menafik ni ternapi banyak pada sifat. Bila banyak pada sifat ini, maka tidak keesaan lah pada sifat. Jadi keesaan pada sifat ternapi banyak pada sifat. Kemudian ternapi banyak pada sifat ni keluar dua. Ternapi banyak pada sifat dengan bahawa esa pada sifat, dia keluar dua makna. Yang mana terdahulu tiada menduai pada zat dengan makna keesaan pada zat, ternapi banyak pada zat, ternapi berbilang pada zat, keluar dua makna. Keluar dua makna, dua keesaan. Dua keesaan, maka ternapi dua kam. Sekarang masuk pula kepada tiada menduai pada sifat dengan mana esa pada sifat, ternapi banyak pada sifat. Ternapi banyak pada sifat ni keluar dua makna. Yang mana banyak ataupun berbilang pada sifat ni keluar dua kam. Kemudian tiada menduai pada perbuatan dengan bahawa esa pada perbuatan di bawah ternapi satu ni dengan makna keesaan pada perbuatan, dia hanya keluar satu makna, ternapi satu kam. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, saya sebut minggu lepas tu salah lah. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, keesaan pada wahdaniyah ni pecah kepada tiga. Keesaan ni pecah kepada tiga. Satunya keesaan pada zat, yang kedua keesaan pada sifat, yang ketiga keesaan pada perbuatan. Kemudian keesaan pada sifat keluar dua makna, ternapi dua kam. Keesaan pada sifat keluar dua makna, dua keesaan, ternapi dua kam. Keesaan pada perbuatan hanya keluar satu makna, ternapi satu kam. Jadi jumlahnya 5 keesaan, ternapi 5 kam. Kalau saya sebut minggu lepasnya, keluar 6 keesaan, ternapi 6 kam. Ada lah dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Jadi ternapi al-kumumul khamsah dipanggil, kam-kam yang 5, berbilang yang 5. Ternapi 2 kam pada zat, ternapi 2 kam pada sifat, ternapi 1 kam sahaja pada perbuatan. Jadi 5 keesaan, ternapi 5 kam berbilang, al-kumumul khamsah. Ini yang masyhur lah. Sebab dalam kitab-kitab ni ada ternapi al-kumumus sittah, kam-kam yang 6. Tapi masyhurnya sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, ternapi al-kumumul khamsah, ternapi kam-kam yang 5. Nanti kita akan pergi kepada hak keesaan pada perbuatan. Jadi sekarang ni bicara berkaitan dengan tiada menduai pada sifat. Maka ternapi banyak pada sifat, berbilang pada sifat, melazimkan bahawa tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu, berbilang pada jenis yang satu. Jadi kalau kita dengar mula-mulanya keesaan pada sifat, satu pada sifat, keesaan pada sifat, satu pada sifat, satu macam mana? Yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, jumlahnya sudah 20. Sifat 20 tu lah. Jadi sifat 20 secara tafsil. Dengan bahawa
keesaan pada sifat, satu pada sifat. Secara tafsil 20 dah. Satu macam mana? Kemudian mengetahui dan berpegang secara ijmal pula sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Jadi satu pada sifat macam mana? Satu pada sifat yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 dah. Kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi keesaan pada sifat dengan bahawa satu pada sifat, satu macam mana? Secara tafsir pun 20 dah. Satu macam mana? Satu dengan bahawa tiada berbilang pada jenis yang satu. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Dah kata keesaan pada sifat, satu pada sifat dengan makna tiap-tiap sifat tu satu. Tiap-tiap sifat tu satu. Kudrah satu, itu keesaan pada sifat. Iradah satu, ilmu satu, itu keesaan pada sifat. Sifat Allah tidak terhingga bilangannya. Dah satunya macam mana? Dengan bahawa tiap-tiap satu sifat tu satu. Tiada berbilang pada jenis yang satu. Dengan bahawa satu bagi tiap-tiap satu sifat. Itu makna keesaan pada sifat makna yang pertama. Ialah mula-mula kita dengar kan, satu pada sifat. Satu tu 20 lah. Satu macam mana? Satu dengan makna tiap-tiap satu sifat tu satu. Kudrahnya satu, esa. Iradahnya satu, esa. Ini satu pada sifat. Ilmunya satu, esa. Ini satu pada sifat. Dengan bahawa tiap-tiap satu sifat satu jua. Tiap-tiap satu sifat satu jua. Kalau pendek kok, kalau pendek, masa saya ngaji tu guru sebut, kalau pendek sesekara. Tu satu pada sifat. Sesekara. Sesekara dengan bahawa satu bagi tiap-tiap satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesekara. Kudrah satu. Iradah satu. Ilmu satu. Ni satu pada sifat makna yang pertama. Ini keesaan pada sifat. Dia pecah dua makna. Mana contoh? Ni seperti dua kudrah ini dipanggil misal bagi manfi. Dipanggil misal bagi manfi. Dia sekarang kita bicaranya tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Tiada sifat Allah itu berbilang dengan bahawa esa sifat Allah ni pada jenis yang satu. Kalau nak misal kepada tiada sifat Allah itu berbilang, seperti satu kudrah dan satu iradah, baru betul dengan misal kepada tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Tapi misal di sini bukan misal tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Misal kepada macam mana berbilang. Macam mana berbilang. Sekarang keesaan pada sifat makna yang pertamanya ternapi banyak pada sifat makna pertama. Tiada sifat Allah itu berbilang. Berbilang ni kam pada jenis yang satu. Misal di sini bukan tiada sifat Allah itu berbilang,
misal kepada si mana ni hak berbilang. Hak berbilang tu macam mana? Bicaranya bahawa tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu. Seperti ini sepatutnya misal kepada tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu, seperti satu kudrah dan satu iradah. Di sini dak ni bukan misal kepada tiada sifat Allah itu berbilang pada jenis yang satu, tetapi misal kepada berbilang. Hak berbilangnya macam mana? Hak tidak keesaannya macam mana? Hak menduai pada sifatnya macam mana? Contohnya seperti dua kudrah dan dua iradah. Dua kudrah, dua iradah. Dua kudrah, dua iradah ni misal kepada berbilang pada jenis yang satu. Hak ni hak mustahil, hak ternapi. Hak mustahil, hak ternapi. Mana? Dua kudrah dan dua iradah. Dinama akan dia akan ternapi banyak pada sifat ni, menafikan mana ternapi kam muttasil, berbilang muttasil yang berhubung pada sifat. Berbilang yang berhubung pada sifatnya macam mana? Kalau berbilang ni dua kudrah, berbilang ni dua iradah, muttasil dengan bahawa kedua-dua kudrah ni ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tu. Adapun berbilang yang munfasil, kudrah di zat Allah satu, kudrah di zat makhluk satu yang serupa dengan kudrah Allah. Tu berbilang pada sifat yang munfasil, yang berasing-asing. Kudrah Allah, kudrah Allah. Kudrah makhluk, kudrah makhluk. Berbilanglah tu. Sebab kudrah Allah satu, kudrah makhluk satu. Tapi munfasil, makna suku-suku. Tu. Tu bicara di bawah. Kita minggu lepas panjang dah. Kam muttasil, kam munfasil. Kam ni, kamun ni dengan makna berbilang, bilangan, berbilang. Tidak keesaan lah kam ni. Ada hak muttasil, ada hak munfasil. Muttasil makna berhubung, munfasil maknanya berasing-asing, bercerai, berasing-asing. Jadi saya buat banding minggu lepasnya nak mudah nampak. Hak kita duduk ngaji semua tu, hak tajwid itu mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Hak banding minggu lepas. Jadi muttasil berhubung, munfasil berasing-asing. Yang mana kita bicara terdahulu keesaan pada zat. Makna yang pertama, zat Allah tidak berjuzuk. Makna yang kedua, tiada zat Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu dua makna keesaan pada zat. Satu maknanya zat Allah tidak berjuzuk. Mana zat, kalau berjuzuk tidak panggil esa lah. Makna yang kedua, tiada zat Tuhan yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dua makna keesaan pada zat. Kalau zat tu berjuzuk, zat yang berjuzuk, contoh tubuh kita lah. Zat yang berjuzuk, contoh tubuh kita. Memanglah kita panggil satu, kita panggil seorang. Datang berapa orang? Datang seorang, kita panggil satu juga. Tapi hak ni tak panggil esa sebenarnya satu. Sebab walaupun kita seorang, tapi banyak bahagian. Kulit lain, daging lain, tulang lain, kepala, tubuh, tangan, kaki. Apa panggil apa tu? Berbilang tu. Tapi berbilang pun pada satu diri, pada satu zat, pada tubuh kita yang seorang. Ini dipanggil berbilang yang muttasil pada zat. Ini mustahil. Ini ternapi
kam muttasil pada zat. Mana kam muttasil pada zat? Satu zat tapi berbilang. Berbilang dengan bahawa banyak juzuk-juzuk, banyak bahagian-bahagian. Dalam bahagian kepala, bahagian lain. Bahagian tubuh, bahagian lain. Bahagian tangan, bahagian kaki, bahagian lain. Oh, banyaknya juzuk. Banyak pun pada satu zat. Dipanggil, bila banyak, dipanggil kam. Tapi pada satu zat, muttasil. Dah berbilang yang munfasil, satu zat Allah, satu lagi zat Tuhan yang kedua. Itu berbilang. Tapi munfasil, Tuhan, zat Tuhan lain-lain. Tapi jadi dua, banyak jadi Tuhan ni. Itu kam munfasil pada zat. Ini mustahil. Jadi keesaan pada zat makna yang pertama, zat Allah tidak berjuzuk. Makna yang keduanya, tiada zat Tuhan yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata zat tu berjuzuk, dia panggil kam muttasil pada zat. Kalau ada Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia panggil kam munfasil pada zat. Berbilang Tuhan tapi munfasil, berasing-asing. Allah satu Tuhan, yang kedua ni satu Tuhan yang lain. Dua Tuhan dipanggil berbilang, tidak keesaan, kam dia panggil. Tapi munfasil, berasing-asing. Allah satu Tuhan, yang Tuhan yang kedua ni satu Tuhan yang asing yang lain. Ni mustahil sama sekali. Hak tu hak kita bicara minggu lepas. Hak ni keesaan pada sifat. Makna yang pertamanya, sifat Allah, satu-satu sifat Allah tidak berbilang. Dah berbilang macam mana? Di zat Allah ada dua kudrah. Banyak berbilang lagi tu. Dua tu panggil berbilang dah. Kalau tiga, empat tak usah duduk kata lah. Dua kudrah, tak satu gitu berbilang. Dua iradah, tak satu gitu berbilang. Itu mustahil. Kemudian hak dua kudrah, dua iradah ni berbilang kam, tapi muttasil, mana apa berhubung. Kedua-dua kudrah, kedua-dua iradah ada di satu zat Allah. Itu muttasil. Hak munfasilnya, sifat kudrah Allah Ta'ala satu, tapi ada pula sifat kudrah yang lain yang sama dengan sifat kudrah Allah yang ada di makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil berbilang pada sifat. Kudrah Allah satu, kudrah makhluk satu yang serupa, tapi munfasil. Hak suku-suku kudrah Allah di zat Allah, kudrah yang lain di zat makhluk yang lain. Ini kam munfasil. Itu hak kita bicara minggu lepas. Kam muttasil, kam munfasil. Hak pada perbuatan baru kita bicara semula. Sebab keesaan pada perbuatan hanya keluar satu makna, ternapi hanya satu kam, iaitu kam munfasil juga. Dan melazimkan pula, ini makna keesaan pada sifat, makna yang kedua. Keesaan pada sifat, makna yang kedua. Dan melazimkan pula menafikan, ternapi banding baginya, bagi Allah pada sifat. Banding ni hak menyerupai. Menyerupai itu banding. Banding ni dengan makna menyerupai. Ternapi banding baginya, bagi Allah pada sifat. Mana tidak ada di yang lain sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada di zat yang lain satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contoh banding serupa bagi Allah pada sifat? Ini misal hak
banding, hak serupa ni. Misal hak banding hak serupa, bukan misal menafikan banding ni. Misal hak banding hak serupa, seperti ada bersifat zat yang lain daripada zat Allah. Zat lain daripada zat Allah seperti sifat Allah. Tu hak ada banding. Maknanya di zat yang lain ni ada sifat yang seperti, serupa dengan sifat Allah. Serupa ni serupa sungguhlah. Serupa pada hakiki, serupa pada zahir, serupa pada batin. Serupa sungguh-sungguh. Kalau serupa pada nama, tu tak salah tu. Serupa pada nama. Allah bersifat dengan sifat wujud. Kita pun bersifat dengan sifat wujud. Serupa? Tak sama. Wujud Allah wujud yang wajib. Wujud kita wujud yang haru. Wujud Allah sedia kala tidak diadakan. Wujud kita baru diadakan oleh Allah. Wujud Allah kekal. Wujud kita nanti binasa. Pada ni. Jadi bunyi sama. Tak sama. Hak mustahil ni ada sifat di yang lain yang serupa dengan sifat Allah, serupa sungguh-sungguh. Ini hak mustahil. Serupa sungguh-sungguh. Bukan hanya serupa pada nama. Ini hak mustahil. Kalau hanya serupa pada nama, tu tak salah tu. Tu tak mengapa tu. Contohnya Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah bersifat dengan sifat baqa, kekal. Syurga neraka pun sama je, kekal juga. Sekarang Allah bersifat dengan sifat baqa. Syurga neraka pun bersifat dengan sifat baqa. Serupa situ? Tak, serupa pada nama je. Baqa Allah memang sifat. Baqa syurga neraka ni dibaqakan, dikekalkan oleh Allah. Syurga neraka ni benda ni makhluk barang yang ada awal, maka terima akal ada akhir. Ada awal pasti ada akhir. Tapi syurga neraka ni ada awal. Kenapa tidak ada akhir? Tidak ada akhir hanya kerana Allah yang kekalkan, bukan sifat dia pun. Mana sifat syurga neraka hak sebenar-benarnya, oleh kerana syurga neraka ni baharu, asalnya tiada, kemudian Allah adakan syurga neraka, berarti ada syurga neraka ni ada yang haru. Terima tiada dan terima ada. Sebelum tu tiada, kemudian jadi ada. Terima tak tiada pula? Terimalah sebab benda haru. Tapi syurga neraka ni kekal kerana dikekalkan oleh Allah, bukan sifat dia. Kita bicara Allah bersifat dengan sifat kudrah, kita pun bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat ilmu, kita pun bersifat dengan sifat ilmu. Tak sama. Sifat kudrah ilmu Allah qadim, sifat kudrah ilmu kita baharu. Sifat kudrah Allah menjadikan segala-gala. Sifat kudrah kita tak bekas sama sekali. Sifat kudrah iradah ilmu Allah takluknya umum, takluknya umum. Fungsi kudrah, fungsi iradah, fungsi ilmu umum. Kenapa? Meratai dan tiada penghujung. Tanda ni. Meratai dan tiada penghujung. Apa makna? Maknanya takluk kudrah, fungsi kudrah Allah ni hak berlaku sekarang. Semuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Semua umum. Kemudian hak semua hak berlaku ni datang dari takluk kudrah Allah, sebagaimana takluk iradah yang umum yang menentukan sekalian perkara. Pada ni. Kemudian iradah Allah menentukan perkara sebagaimana ilmu Allah yang umum takluk dia mengetahui sekalian perkara. Tu. Hak ni hak takluk fungsi sifat kudrah iradah ilmu Allah.
Meratai umum dan tiada penghujung. Meratai umum dan tiada penghujung. Tak ada penghujung. Sebab yang akan berlaku di syurga dan neraka kesemuanya datang daripada ta'alluq kudrah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang berlaku di syurga dan neraka semuanya umum di bawah ta'alluq iradah. Kesemuanya yang berlaku adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang akan berlaku di syurga semua Allah Ta'ala mengetahui dengan tidak ada penghujung. Sebab apa? Sebab syurga neraka tak ada penghujung, dikekalkan oleh Allah. Yang berlaku tu kesemuanya datang daripada ta'alluq kudrah iradah ilmu Allah. Qada dan qadar tu dah rukun mekanan. Ada pun kudrah kita hakikinya tak ada apa peranan, tapi disandarkan pada zahir. Kita yang melakukan dengan sifat kudrah tenaga yang ada di kita. Tapi adakah tenaga yang ada di kita ni fungsi dia umum? Boleh buat segala-gala? Boleh angkat segala-gala? Dah banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Memang kita bertenaga. Di kita Tuhan letak kudrah. Dan bila Tuhan letak kudrah di kita ni, semua benda kita boleh gunakan kudrah kita. Dah. Benda ringan-ringan boleh buat. Benda berat nak buat macam mana? Maknanya ta'alluq fungsi kudrah kita tu tidak umum. Fungsi kudrah Allah, hak dia belaka, perbuatan dia belaka. Kemudian kita hanya sebut kata fungsi kudrah kita tidak umum, hanya perbuatan-perbuatan yang sepadan dengan rank tenaga kita, kudrah kita saja. Bukan pada hakikinya hak kita duk buat tu, hak disandarkan kepada perbuatan kita yang ada kudrah, yang ada tenaga, yang ada rank ni, sandar zahir saja. Sebab gerak di yang kita tu pun ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebut kata kita ada kudrah iradah ilmu tak salah. Sebab apa? Serupa pada nama. Allah mengetahui segala-gala, umum ta'alluq ilmu Allah. Dah kita tahu segala-gala? Tak, tahu sikit-sikit je. Tahu sikit-sikit je. Bijak mana pun orang tu hanya tahu sikit-sikit sahaja. Itu pun datang daripada qada dan qadar Allah. Yang jadi tahu tu bukan hak kita pun. Jadi Allah pemurah penyayang. Selain daripada Allah, ibu ni selain daripada Allah. Kalau kita kata kau seseorang, pemurahnya dia, ibu penyayangnya dia. Lepas tu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang. Dah tu serupa pada nama. Pemurah Allah hak barang dia belaka. Pemurah seseorang, pemurah macam mana pun bukan barang dia pun. Ada ni. Penyayang Allah, Allah Ta'ala memasukkan orang beriman ke dalam syurga. Penyayang ibu tak boleh nak memasukkan anak-anaknya ke dalam syurga. Mana sebut pemurah penyayang Allah Ta'ala. Yang lain pun pemurah penyayang. Serupa. Ada. Hanya serupa pada nama. Bukan serupa sungguh. Ada ni. Allah yang Al-Ghani, yang kaya. Pok mak yang kaya juga. Pok mak pun kaya juga. Allah yang kaya, pok mak yang kaya. Dah serupa tu. Hanya serupa pada nama jua, bukan serupa sungguh. Tak apa tu. Ni. Hak serupa sungguh tak ada. Tiada banding pun, tiada serupa pun sifat yang lain dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinama dia akan ternapi bandingnya, menafikan, ternafikan munfasil pada sifat. Kalau adalah sifat kudrah di yang lain daripada Allah yang serupa sungguh-sungguh dengan sifat kudrah Allah, atau dia panggil kam munfasil pada sifat.
Apa makna kam munfasil? Berbilang. Ada dua kudrah berbilang tapi munfasil. Satu di zat Allah, satu di zat yang lain. Atau mustahil sama sekali. Hak tadi kam muttasil, dua kudrah tapi kedua-dua di satu zat, zat Allah, mustahil. Berbilang dua kudrah, dua, tiga, empat kudrah lagilah. Dua kudrah, kam panggil berbilang tidak keesaan. Tapi dua pun duduk di zat Allah satu, duduk di zat yang lain satu. Itu dipanggil munfasil. Berbilang sifat pada zat yang munfasil, yang asing-asing, yang suku-suku, mustahil. Macam mana kita hak muttasil munfasil tu? Muttasil munfasil. Bunyi dekat dia pun. Bunyi dekat. Muttasil munfasil. Tapi gegu tu lah kata mak tu, mak muttasil, mak munfasil. Gitu lah. Biasa waktu tunggu pun wak contoh gitu sebab dia kata kalau mak ni rolik umum orang ni pandai. Pandai. Kalau dak pandai pun dak pandai bukan dak pandai. Dak pandai nak sebut nama, tapi tengok ayat tu ni kena baca gini. Tu panggil apa tu? Mak apa tu? Mak muttasil ke mak munfasil? Tak tahu kitanya nama. Tapi kalau gini ayat, dia kena baca gini. Kalau gini ayat kena baca gini. Ada kat pasal tu. Orang hak tak ngaji langsung tu, hak tu bukan mak. Hukum nun mati, hukum limi mati pun tak tahu. Tu dah ngaji sungguh. Tapi umumnya kita tajuin kita belajar. Umumnya kita belajar. Jadi kita belajar ni walaupun mak-mak tu banyak, tapi mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil ni hak memang hak depan lah kita kata dah. Mak arik li sukung sekali dah. Hak depan lah sikit. Hak daripada mak-mak yang lain tu. Mak muttasil, mak munfasil ni tu ke depan. Hak kau belajar. Kalau tak belajar, hukum nu mati tanuwing budak tahu Kalau tak belajar, tapi umumnya kau belajarlah. Tapi kalau hak ni hak bab kam muttasil munfasil pada zat sifat apa semua ni, hak ni hak ngaji betul benar. Kitab tauhid hak perici lah. Berjumpa kam muttasil kam munfasil pada zat pada sifat ni. Tapi muttasil munfasil pun dah muttasil berhubung, munfasil berasing-asing. Mana kam muttasil pada zat? Satu zat tapi juzuk banyak, tu muttasil berhubung. Mana kam muttasil pada sifat? Kudrah dua, kudrah tiga, tu berbilang gitu. Tapi muttasil dua tiga pun pada zat Allah yang satu, mustahil. Kan munfasil pula pada zat satu zat Allah, ni kan munfasil pada zat mustahil pula, satunya zat Allah, satunya zat Tuhan yang kedua. Berbilang pada zat, satu zat Allah, satu zat Tuhan yang kedua. Berbilang seumpama tu tidak keesaan, tapi munfasil, suku-suku, zat Allah suku, zat Tuhan yang lain suku, mustahil. Kan munfasil pada sifat pula, sifat kudrat Allah satu juga, tapi ada di yang lain sifat kudrah yang serupa dengan sifat kudrah Allah. Kalau gitu dua kudrahnya, berbilanglah, tapi munfasil, berasing-asing. Di zat Allah satu sahaja kudrahnya, tapi di zat yang lain ada pula satu kudrah yang sama. Itu dia panggil kam munfasil pada sifat, mustahil. Pada ni. Kemudian hak di bawah tu hak keesaan pada perbuatan. Hak keesaan pada perbuatan ni lah yang kita nak kena kemah molek, kena faham molek. Sebab keesaan pada zat sifat ni, walaupun kita tak reti pembahagian-pembahagian istilah ilmu, tapi di pegangan kita solid. Hak berkait dengan keesaan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan,
tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak ni hak banyak terpesong. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan pada pegangan lah. Mensyirikkan pada pegangan. Ada pun hak di hati kita macam berbilang-bilang je. Tu bukan bab pegangan. Tu bab basirah, basir, batin kepada hati, atau bicara lain. Kita berpegang rezeki daripada Allah. Tapi kalaulah tak ada kerja, serabut kita. Memang kita berpegang rezeki daripada Allah, tapi kalau kita tak buat kerja tu, tak makan kita. Ada ni. Kita berpegang dan yakin rezeki daripada Allah. Tapi di hati kita, kalau dah buat kerja tu, tak makan lah. Jadi seolahnya rezeki tu daripada kerja. Ni bab sir, ni bab lain. Beginilah kita berpegang, kita yakin yang mengenyangkan tu Allah Ta'ala. Tapi kalau tak makan, memang soh lapar kita. Makan barulah pasti kenyang. Di hati kita. Jadi seolah-olah nasi pula mengenyangkan. Dah, pegang kita Allah yang mengenyangkan. Tapi kalau tak makan, di hati kita pasti lapar. Makan barulah pasti kenyang. Ke macam mana? Kita makan, hati kita tak pasti kenyang. Lepas makan, kenyang. Alhamdulillah, kenyang sungguh jadi. Ke macam mana? Tengok makanan tu, kenyang dah kitanya. Pasti dah kenyang. Tapi pegangan kita tetap dah yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Kita kalau tak buka lapu, pasti tak nampak. Gelap nak nampak macam mana. Buka lapu pun tak pakai cermin mata, pasti tak boleh baca Quran, tak boleh baca kitab. Tapi yang jadi nampak ni cahaya lapu ke pegangan kita? Perbuatan Allah. Yang boleh nampak ni cermin mata ke? Dah perbuatan Allah. Tapi di hati kitanya, kalau tak buka lapu, sah tak nampak, pasti tak nampak, sahih tak nampak. Kalau cermin mata tak bawa kok, gelap lah. Quran ke kitab ke, pasti tak nampak, sahih tak nampak. Adakah cermin mata yang boleh nampak Quran tu? Adakah cermin mata yang boleh nampak kitab tu? Dah, pegang kitanya nampak ke tak nampak ke perbuatan Allah, tapi di hati kita sama macam bab rezeki lah. Kita berpegang rezeki daripada Allah, tapi kalau dah buat kerja tu memang gelap gambar kitanya. Soalnya kok rezeki tu daripada kerja. Ada. Tapi dalam tu soalannya apa tu? Berbilang. Itu bang syirik. Tapi itu syirik maqam. Itu syirik bicara sir. Mana apa ni? Batin kepada hati. Ni tak ada salah apa ni. Tak ada salah apa. Ke mana? Kita berpegang tetap semuanya perbuatan Allah. Ke kita buka lapu tu, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Terang tak terang lapu, perbuatan Allah, bukan perbuatan karen elektrik. Lepas terang lapu, mata kita pun nampak jelas, perbuatan Allah, bukan perbuatan biji mata. Pegangan kita di hati kita tak ada tu. Buka-buka lapu, Allah, elektrik tak ada karen. Nak nyala lapu macam mana, elektrik tak ada. Ataupun meto puno. Meto ke starter tak panggil tak? Meto tu tu panggil apa? Starter. Starter puno. Nak nyala macam mana? Jadi nyala selama ni starter yang buat. Perbuatan Allah. Tapi kalau dak tukar starter tu, kalau tepi-tepi la penipale pula kitanya. Sebab apa? Starter dak tukar starter baru comel. Jadi starter pula dah. Hok jadi lapu tu terang. Dah pengang kitanya Tuhan belaka. Tapi hati kita seumpama tu. Hati kita lari
Tu bab sir. Bagi kita orang awam tak ada salah sikit habuk pun. Tak ada salah tu. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, pada iktikad pegangan ni memang berpegang di akidah. Yang lain daripada Allah yang beri bekas. Tu. Ni hak mensyirikkan Allah pada pegangan, pada pembicaraan syirik akidah. Syirik pegangan orang panggil. Ni hak bicara syariat. Hak syirik bab makam tu bicara kedudukan. Yang duk campur adu. Yang duk campur. Sebab kita bila bicara syirik pergi kepada syirik syariat. Tapi tu. Syirik bab makam tadi, selagi tidak sampai makam aulia, makam fana, pastilah disir hati ni seperti mensyirikkan Allah. Dah hati duk gantung ke kerja, hati duk gantung ke makanan, hati duk gantung ke elektrik, hati duk gantung ke cahaya lampu, hati duk gantung di cermin mata. Ia belaka tu. Dia seolah-olahnya rezeki tu daripada kerja, seolah-olahnya nasi yang mengenyangkan, seolah-olahnya cahaya lampu yang menjadikan mata kita nampak, seolah-olahnya cermin mata yang berbekas pada terang mata kita nak baca Al-Quran, nak baca kitab. Gitu. Itu memang syirik pada makam. Tak ada apa tu. Itu yang duk capur tu. Selagi tak sampai makam aulia, memang mensyirikkan Allah pada perbuatan bab makam, bab sir. Ini tak perlu cerita kepada masyarakat umum. Mereka kita kena letak molek, peralusi molek. Jangan sebut syirik umum gitu, jangan. Punah ranah lah pembicaraan. Ini pembicaraan bab makam. Bicara bab makam wahdatul af'an, makam fana tu bicara lain. Jadi nak kena kemahnya hak wahdaniyah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kemudian kalau kita bicara wahdaniyah secara ringkas, wahdaniyah esa dengan bahawa Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Tu je kita cara. Atuk ringkas. Ada ni. Tak ada keesaan pada zat, keluar dua makna, keesaan pada sifat, keluar dua makna, keesaan pada perbuatan, keluar dua makna ataupun satu makna, tak ada. Cerekahnya wahdaniyah esa dengan makna Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Hak tu hak poin besar dia. Hak poin besar. Ada ni. Keesaan pada perbuatan. Nanti bicara kudrah, itulah keesaan pada perbuatan. Bicara sifat yang ketujuh kan, Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala. Itulah masuk keesaan pada perbuatan. Hak bicara zat Allah tidak berjuzuk, hak keesaan pada zat yang pertama tu kan, zat Allah tidak berjuzuk. Hak tu kita pegang dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Zat Allah tidak berjuzuk, zat makhluk berjuzuk macam zat kita ni. Masuk situ dah. Ada ni. Kita pergi pula kepada keesaan pada sifat, dengan bahawa kudrah Allah satu, iradah Allah satu, ilmu Allah satu. Sekarang kita bicara sifat 20 termasuk kudrah, iradah, ilmu, adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang kita berpegang secara ijmal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Sifat kesempurnaan, satu-satu sifat tu sifat yang sempurna. Sifat kesempurnaan bagi Allah ni bukan sifat tu yang mensempurnakan zat Allah, bukan. Zat Allah zat yang sempurna, bukan disempurnakan dengan sifat. Dah kata sifat kesempurnaan, satu-satu sifat tu sifat yang sempurna. Jadi 20 sifat ni sebahagian dari sifat kesempurnaan Allah. Berarti kudrah sifat kesempurnaan Allah, iradah sifat kesempurnaan Allah, ilmu sifat kesempurnaan Allah. Kalau kudrah sifat yang sempurna, satu kudrah cukup lah. Dah masuk situ dah. Masuk situ dah.
Kudrat Allah Ta'ala satu, iradah Allah Ta'ala satu. Sebab sifat kesempurnaan kan. Kalau kena ada dua kudrat, makna satu ni tak cukup. Makna apa dia? Tak sempurna lah. Lepas tu kena ada dua kudrat. Mustahil. Sebab Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. 20 tu sebahagian dari sifat kesempurnaan. Kudrah iradah Allah sifat kesempurnaan. Kalau kudrah sifat kesempurnaan, kalau iradah sifat kesempurnaan, kalau ilmu sifat kesempurnaan, satu je lah. Itu keesaan pada sifat. Maksud dah di kita pegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Keesaan pada sifat dengan bahawa tidak ada yang lain satu sifat yang sama dengan sifat Allah. Tak ada di makhluk sifat kudrah yang sama dengan kudrah Allah. Tu kita pegang dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada sifat. Kan kita bicara sifat yang keempat tu kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ada ni. Jadi kalau kita bicara hanya carekah aja, wahdaniyah, esa dengan makna Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Tu rekah. Ada tu rekah. Jadi pecah tiga tu nak pergi, nak mengulang je. Masuk dah di sifat yang lain, mengulang. Tambahan pula kaedah sifat 20 ni, dia pecah tiga keesaan. Keesaan pada zat, sifat, perbuatan, mati molek. Mati molek keesaan pada perbuatan. Allah yang perbuat segala-gala. Allah mana yang perbuat segala-gala ni? Sifat yang ketujuh, Allah yang bersifat dengan kudrah lah, yang perbuat segala-gala. Ni perhalusi kaedah sifat 20. Susunan ulama, susunan yang cukup comel. Allah yang bersifat kudrah, yang perbuat segala-gala. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah pada azal. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah, sifat yang ke-8. Allah yang kehendak segala-gala. Allah mana yang kehendak segala-gala ni? Allah yang kehendak segala-gala ni, Allah yang mengetahui muafakah dengan ilmu. Sifat yang 9, sifat ilmu. Ni hak susunan sifat 20. Ni hak perici, hak kaedah sifat 20. Jadi keesaan pecah tiga pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Cuma kalau bicara cara kasar, buku kecil-kecil, gitu ialah. Sifat yang ke-6 wahdaniyah. Apa terjemah wahdaniyah? Esa. Apa makna esa? Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Dalilnya kalau ada dua Tuhan. Ni dalil dia. Mana? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Ni apa ni? Nak tolak dua Tuhan. Kam munfasil pada zat. Tu kalau kita bicara wahdaniyah secara ringkas, secara kasar, dan menafikan banyak pada perbuatan, melazimkan ia dengan dia, dengan tiada banding baginya bagi Allah perbuatan itu. Jadi nama akan dia menafikan kamun fasil. Kamun fasil, maka hanyalah. Kamun fasil, maka hanyalah. Maka hanyalah macam mana pula ni? Maka hanyalah dengan bahawa tidak bicara ternapi kam muttasil pada perbuatan. Itu kena perici semula. Nak kena mati, nak kena kemah, adalah berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Ternapi perbuatan daripada selain daripada perbuatan Allah.
ternapi perbuatan makhluk pada memberi bekal. Yang mengadakan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikinya makhluk langsung tidak ada perbuatan. Gerak dia makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Kalau kita dah cakap saya buat, kamu buat, saya buat, kamu buat, itu hanya cakap asbab. Sandar kepada asbab zahir. Hakikinya tak ada saya buat, tak ada kamu buat. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.